Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab najis, bangkai yang tidak mengalir darahnya, bangkai yang tidak mengalir darah seperti cicak, lipas, katak, maka mereka ini bila mana mati, bila sebut saja bangkai maka adalah najis, dia adalah najis walaupun darah mati, darahnya tidak mengalir. Kemudian kucing apabila dia makan benda yang bernajis, kemudian dia jilat pada air yang sedikit dalam bekas, tidak kira lah cawan ke pinggan ke, ataupun pada cecair susu ke apa ke, sebelum dia menghilangkan diri, maka la tunajjisu ala ahadin hukumnya adalah najis. Bila mana dia makan benda yang bernajis, kemudian dia pergi jilat pula pada air yang sedikit dalam bekas, maka hukumnya adalah najis. Kemudian apabila najis bertemu jatuh dalam air yang lebih daripada 2 qullah, 2 qullah dalam jumlah air yang besar, air yang banyak, maka najis jatuh di dalam tu, tak kiralah tai, cicak ke apa-apalah, najis yang jatuh dalam tu, maka sekiranya air tu tidak berubah, maka hukumnya tidak najis. Bulu yang tertanggal daripada bangkai adalah najis. Bukan sekadar bulu pada bangkai, bulu daripada haiwan yang hidup yang tak boleh dimakan juga adalah najis, sama ada tertanggal ketika haiwan tu hidup ataupun haiwan tu mati. Kemudian haiwan bila mana dia makan biji, kemudian dah masuk dalam perut, keluar biji itu juga, maka hukumnya adalah najis, melainkan kita kena basuh baru akan jadi suci. Kalau tak basuh, maka hukumnya adalah najis. Bukan untuk makan, tapi untuk sentuhan, adakah benda tersebut najis ataupun tidak. Kemudian tanaman yang tumbuh di atas tai, mana atas tai ditanam pokok ke apa ke, maka hukumnya mengikut ulama-ulama Syafi'i adalah tidak najis. Tidak najis, sebab pokok tersebut ditanam di atas najis. Bila dia tumbuh, maka hukumnya adalah tidak najis. Okey. Begitu juga pokok yang disiram dengan air yang najis, air kencing ke air apa ke, disiram pokok, dahan-dahannya, pokok tersebut, buah dia adalah suci, semua adalah suci. Begitu juga kalau kita lihat dalam masalah bila najis, sama ada tai lembu atau apa-apa tai yang dibakar sehingga jadi abu, hukumnya adalah tetap najis kerana ain tu najis. Bila sebut tentang tai, kita bakar, kita hancurkan macam mana pun, benda tu memang najis. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita juga, tai ini satu perkara yang tidak boleh disucikan. Tai, tak kira tai manusia ataupun tai haiwan. Begitu juga tulang bangkai, perkara yang tidak boleh disucikan, mana hukum adalah najis. Walaupun dibakar dengan api ataupun dengan apa jua cara, tidak dapat dihilangkan najis tersebut. Okey. Kemudian asap yang bernajis, bila kita bakar najis,
maka akan keluar asap. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ini hukum adalah najis. Sebab dia adalah najis ain. Walaupun dibakar, asap tersebut juga dianggap sebagai najis. Kemudian kita lihat dalam masalah menghilangkan najis dengan cara membasuh dengan air. Ini adalah salah satu daripada khususiat ataupun keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kerana selain daripada umat Nabi Muhammad ini, cara untuk menghilangkan najis adalah dengan cara memotong tempat tersebut. Kalau kena pada baju, tak boleh basuh, kena potong. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad, maka dibasuh saja, tak perlu potong. Umat terdahulu sekiranya najis kena pada selain daripada haiwan, maka kena potong. Kalau kena pada pakaian, potong. Mereka kena pada haiwan, tu tidak perlu dipotong lah. Kemudian menghilangkan najis hukum adalah wajib. Adakah wajib tersebut segera ataupun boleh bertangguh? Sekiranya najis ada pada badan dan badan kita dilumuri dengan najis tanpa apa-apa keperluan ataupun hajat, maka hukumnya wajib menghilangkan najis yang ada pada badan sesegera yang mungkin. Hukumnya adalah wajib. Sekiranya dia biarkan najis yang ada pada badannya sedangkan tak ada apa-apa keperluan, dia biarkan saja najis, hukumnya adalah berdosa. Kerana hukum pada ketika itu wajib dihilangkan dengan sesegera yang mungkin. Melainkan bila mana najis yang ada pada badan dia, sama ada ketika dia buang air kecil ataupun air besar, tapi sebab tak ada air, bila tak ada air sampai keringlah najis tersebut, itu tidak menjadi masalah. Cuma bila mana nak semayang, maka wajib hukumnya dia membersihkan tempat najis tersebut. Bila sebut tentang badan yang terkena najis, maka wajib disegerakan untuk basuh pada mana-mana anggota badan kita. Begitu juga dengan tempat. Bila mana tempat tersebut wajib dipelihara, seperti masjid, Quran. Bila mana terkena najis, contoh Quran jatuh tak cicak, wajib dibuang dengan segera. Bila mana tahi cicak ada pada masjid ataupun surau, maka wajib buang dengan segera. Tak perlu tunggu siap ke apa, kita kena buang. Hukumnya adalah wajib. Kita tak boleh biarkan. Kerana kesucian di rumah Allah Ta'ala sama juga seperti mana kesucian pada badan kita, wajib dihilangkan dengan segera najis tersebut. Adapun selain daripada masjid ataupun Quran, maka tak wajib menghilangkannya segera. Tidak wajib menghilangkannya segera, melainkan bila mana dia nak melaksanakan solat. Contoh bila mana tempat tersebut penuh tak cicak, jadi bila dia nak solat, dia kena bersihkan tempat, pastikan tempat tersebut tak ada tak cicak. Itu hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab dia nak semayang. Kalau dia tak semayang, tidak jadi masalah untuk dia lewat ataupun tangguhkan pembersihan untuk menghilangkan najis tersebut. Begitu juga pada pakaian. Pakaian tak wajib dihilangkan segera. Pada badan wajib. Pada pakaian kita kalau terkena najis, tak wajib tak wajib basuh segera, melainkan bila mana kita nak semayang, maka pada ketika itu wajib dihilangkan dengan sesegera yang mungkin. Apa dalil yang menyatakan najis ini wajib dibasuh? Berdasarkan hadis Nabi, orang Badui datang ke masjid Nabi kencing, maka Nabi kata sabbu ala baulil a'rabi zanuban mimma, tuangkan satu baldi air di tempat kencing orang Badui tersebut. Ini menunjukkan najis ini perlu dibasuh dan dihilangkan dengan air. Dia tak ada cara lain. Begitu juga pernah seorang perempuan tanya kepada Nabi mengenai pakaiannya terkena darah haid, maka Nabi kata hatihi thumma qurasihi thumma ghsilihi bil ma'. Kikis darah tersebut, bila dia kering kikis, kemudian sucikan dia dengan air. Adapun najis yang diberi kemaafan, itu semua adalah najis yang tidak dimaafkan. Bila disebut najis yang dimaafkan, maka tak wajib basuh, tidak wajib membasuhnya, tak wajib basuh dengan air lah. Apa najis yang dimaafkan ini? Najis yang dimaafkan ini seperti mana najis darah yang sedikit.
Darah yang sedikit, contoh kita sujud, dahi kita ada apa? Jerawat. Kemudian darah. Bila darah yang sedikit tak boleh basuh dengan air. Nanah yang sedikit tak perlu basuh dengan air. Begitu juga tai lalat. Lalat hinggap kat kita, itu pun tak perlu basuh sebab dia terlampau kecil sangat. Itu adalah najis yang dimaafkan. Sama ada kena pada pakaian darah tersebut ataupun kena pada badan, selagi mana bukan perbuatan kita. Kita ada sebut dahulu, darah yang banyak ketika mana keluar ketika kita sembahyang, syaratnya adalah bukan dengan perbuatan kita. Sekiranya seseorang itu dia yang picit jerawat sampai keluar banyak, selalu jerawat punya darah tak banyak, bisul, dia picit ketika dalam solat banyak keluar, maka hukumnya batal sembahyang. Sebab dengan perbuatan dia sendiri batal. Darah kita keluar banyak macam mana pun, selagi mana tidak melepasi kawasan yang sepatutnya dan juga tidak bercampur dengan darah yang lain, dengan benda-benda yang lain, maka itu tidak menjadi masalah. Sekiranya bercampur dengan perkara lain, seperti mana yang kita bincang sebelum ni, darah pada daging sembelihan hukumnya suci, bukan suci, darah yang dimaafkan maksudnya. Bila mana bercampur dengan benda lain, bercampur dengan air, maka hukum adalah najis. Najis, tak boleh bawa sembahyang. Makan boleh, najis yang ada pada ayam ke pada apa-apa daging, maka hukumnya halal untuk dimakan, diberi kemaafan untuk makanan, tetapi untuk sembahyang tidak diberi kemaafan. Darah pada daging diberi kemaafan juga pada sembahyang, sekiranya tak bercampur dengan benda lain. Kalau bercampur dengan air, maka hukumnya najis. Najis bawa dalam sembahyang. Makan tidak najis yang diberi kemaafan lah. Kemudian antara najis yang kita ada bincangkan sebelum ini, antara najis-najis yang diberikan kemaafan adalah najis tersebut tidak melepasi kawasan yang sepatutnya. Kalau dia luka dekat tangan, dia tak mengalir sampai satu tangan tu darah, makna dia kena ambil lah tisu ke apa ke, dia kena lap supaya tak mengalir ke kawasan lain. Itu dengan syarat bukan perbuatan dia. Kemudian darah tersebut darah dia, sekiranya bukan darah dia, nyamuk gigit darah orang lain kena kat kita, baru hinggap kita tepuk mati, keluar darah, darah tersebut sedikit, itu diberi kemaafan. Darah orang lain diberi kemaafan sedikit, sedikit diberi kemaafan. Darah kita sedikit pun dimaafkan, banyak pun dimaafkan, tetapi bukan dengan perbuatan kita. Darah selain daripada darah kita, kalau banyak juga diberi kemaafan tau. Sekiranya darah pada kutu ke pada nyamuk ke apa yang banyak, itu diberi kemaafan juga, sama seperti darah yang kecil, seperti darah yang sedikit. Kemudian sekiranya darah tersebut daripada diri dia sendiri, tapi daripada rongga-rongga yang terbuka, seperti mana mulut, darah daripada mulut, daripada hidung, daripada telinga, daripada mata, rongga-rongga yang terbuka. Sekiranya darah daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, sama ada banyak ataupun sedikit. Sekiranya banyak, maka tak diberi kemaafan. Banyak, keluar darah banyak daripada mulut, daripada hidung, daripada rongga-rongga yang terbuka lah, mata ke apa ke, itu tidak diberi kemaafan. Sebulat suara di kalangan dua ulama mazhab Syafi'i, Imam Ramli dan juga Ibnu Hajar, dua-dua sepakat tak dimaafkan kalau banyak. Tapi kalau sedikit, darah hidung keluar sedikit, mulut keluar darah, telinga keluar darah sedikit, itu dimaafkan. Dimaafkan hanya di sisi Ibnu Hajar, di sisi Ibnu Hajar sahaja. Imam Ramli tidak maafkan perkara ini. Tapi sebenarnya kalau darah keluar daripada rongga-rongga ni, sebelum dia jadi banyak, kita lap dulu dengan tisu ke dengan apa yang ada lah. Tisu ke apa, kita lap.
sekiranya bukan darah keluar bukan daripada rongga, bukan daripada rongga seperti mana bisul, seperti mana luka, bukan daripada rongga yang terbuka, maka pada ketika itu ulama kata kita kita tutup saja dengan kapas ke dengan kain apa, tutup, maka diberi kemaafan sedikit ataupun banyak, selagi mana perkara tersebut bukan daripada perbuatannya, dan juga darah tersebut tak mengalir ke tempat lain. Kalau dekat tempat bisul, tempat tu saja yang darah banyak, kalau mengalir pun sikitlah, sempat lap. Selalunya kalau kita balut elok, dia tak akan mengalir ke tempat lain. Itu syarat je lah. Bukan, itu adalah antara najis darah ni diberi kemaafan darah kita banyak dengan syarat bukan perbuatan kita dan tidak melepasi kawasan yang lain. Sekiranya sedikit tak jadi masalah. Dan diberi kemaafan juga darah daripada haiwan yang tidak mengalir darah dia, seperti mana pijat, kutu, nyamuk, sama ada sedikit ataupun banyak, itu diberi kemaafan. Sebab apa dimaafkan? Kerana sebab apa diberi kemaafan? Binatang yang tak mengalir darah dia terkena pada kita ketika solat. Nyamuk, pijat, kutu, sedikit ataupun banyak sama, diberi kemaafan. Melainkan dia ada beberapa syarat yang ulama beri garis panduan lah. Yang pertamanya, tidak bercampur dengan perkara lain. Kalau darah tadi bercampur dengan air, najis. Darah tadi bercampur dengan darah lain, najis. Darah nyamuk tu saja semata-mata, tak bercampur dengan darah luka ke dengan apa-apa, tidak. Darah tu semata-mata. Kemudian yang keduanya, syarat dia adalah bukan dengan perbuatan dia. Kalau darah tadi, darah daripada nyamuk, dia yang tepuk nyamuk tu, berdarah, tapi darah nyamuk sedikit selalu. Tapi kalau 10 nyamuk dia tepuk dekat badan baju dia, mungkin akan jadi banyak. Akan jadi banyak. Maka dengan syarat perbuatan darah yang banyak adalah bukan daripada perbuatan dia. Kemudian yang ketiganya, terkena pada pakaian dia, pada pakaian ataupun badan dia. Darah tersebut sekiranya campur dengan sesuatu yang lain, dengan air ke, dengan apa ke, maka tidak diberi kemaafan. Sekira dengan perbuatan dia sendiri yang pukul, diberi kemaafan. Sedikit darah, banyak tak diberi kemaafan. Seperti itu juga kalau selain daripada pakaian. Contohnya dia pakai pakaian yang mana pada pakaian tersebut ada darah. Ada darah apa kita panggil, darah kutu ke darah nyamuk ke, kemudian dia semayang, sedikit diberi kemaafan, tak jadi masalah pada pakaian dia. Ada apa-apa soalan ni? Ustaz, kalau tadi Ustaz cakap apa, kalau ada tai cicak tu kan, kalau nak solat kena bersihkan. Tapi kalau macam itu kata, kalau kita bentuk sejadah, tai ke bawah sejadah, mana tak perlu dibersihkan kan? Kalau tai bawah sejadah tak apa. Dia sebab najis ni najis pada pakaian sebenarnya. Pada pakaian, sebab syarat sah semayang suci pada tempat kita nak semayang. Mana tempat kita pijak, tempat kita sujud, tempat kita letak tangan ketika sujud. Jangan bersentuhan dengan najis lah. Kemudian badan kita tidak ada najis, pakaian kita tidak ada najis, dan tidak menanggung najis. Kalau kita pakai mikrofon pun, kalau wire ni ada apa, najis, tai cicak ke apa, tetap tak sah juga semayang. Sebab dia dikira menanggung najis. Sebab mikrofon kan kita letak dekat atas. Bila letak ke atas bersambung dengan wire tersebut ada tai cicak, maka tak sah, dikira menanggung solat.
berbeza dengan berada di tengah-tengah kita, bukan di tempat kita sujud, bukan di tempat kita letak tangan ketika sujud, bukan tempat kita pijak. Kalau tidak ada pada kawasan tu najis tak cicak, maka hukumnya sah. Cuma berada di tengah-tengah tu, kalau sebelum semayang, hukumnya makruh lah. Makruh, kita kena bersihkan dulu sepatutnya bila kita nak semayang. Nanah kalau sedikit tak apa. Hukum dia sama macam tadi lah. Darah sama. Kalau sedikit tak apa, tapi tak boleh bercampur dengan benda lain lah. Kalau nanah saja. Kalau bercampur dengan air, bercampur dengan darah, dia akan jadi najis juga. Tapi yang asap tadi kan, setelah asap tu berasal daripada najis, maka dia kira najis kan? Dia dikira najis. Dia kalau kita tak tahu tak apa. Kalau kita tak tahu, kita anggap kembali kepada hukum asal lah suci. Melainkan kita tahu memang dia bakar najis, maka baru dia najis. Dia bakar tai. Kalau kita tak tahu, kita anggap hukum asal suci lah. Macam gulai baru ni lah. Bila mana kita makan gulai, gulai kena pada pakaian kita, kuah kari ke apa, kena pada pakaian kita, maka dianggap suci. Tapi bila mana kita makan gulai yang ada ayam, kita makan sendiri ayam tu, dan masih ada darah. Jadi kalau gulai tersebut kena pada pakaian kita, dianggap najis, tak boleh bawa semayang. Makan boleh lah, tapi tak boleh bawa semayang. Sebabnya darah tu telah bercampur dengan benda lain, sama ada air, kari, rempah, apa benda, semua bila bercampur dia akan jadi najis. Maknanya kalau asap tu kena baju kita, jadi baju tak boleh bawa semayang. Tak boleh bawa semayang, dia kira najis. Itu pendapat yang kuat lah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tak tahu, maka dia anggap suci. Melainkan kita yakin, kita tahu memang benda tersebut benda najis, maka baru kita tak boleh bawa dalam, dikira najis lah, tak boleh bawa semayang. Kalau kena pada pakaian, kena basuh lah kalau dia najis. Sebab najis, cara pembersihan adalah dengan cara basuhan, kita basuh. Ustaz ulang sikit tentang mempercikan kari dia, Ustaz, kalau makan. Dia kalau makan tak, dia kalau kita yakin betul-betul gulai tersebut ada ayam ke daging ke, yang memang kita makan memang ada darah dalam dia. Bila ada darah, maknanya gulai itu, bila darah bercampur dengan gulai, najis. Sebab darah hanya dimaafkan pada makanan je, tak dimaafkan selain daripada tu. Bila kita tak tahu gulai itu ayam dia ada darah, kita ada, maka kita ikut hukum biasalah. Ikut hukum asal suci. Bila kita tak tahu, bila kari tumpah kat baju kita, kira suci lah. Melainkan memang kita yang makan daging tu, ayam tu, kita memang nampak ada darah dalam dia, baru jadi najis. Kata dia suci lah. Ayam kari dia ada darah dalam, tinggalan sikit lah. Dia tak rasa betul lah. Tak, selalu kalau masak betul dia bersih, suci. Kalau maksudnya ada macam mana? Masa daging kita dah basuh, tinggalan daging sikit kan, tinggalan darah sikit. Tinggal darah tak apa. Cuma bila kita makan, masih ada darah dia ada. Nampak. Kalau pada ketika kita masak, tak apalah, kita masak. Tapi lepas daripada tu, ketika dah siap makanan semua, kita gigit ayam, masih ada darah lagi mengalir. Bila mana dah campur dengan kuah kari tu, mana kari tu najis lah. Bukan kari tu najis, kena pada pakaian kita najis, tak boleh bawa semayang. Pada makanan tak apa, kita makan darah sekali dengan ayam tu pun tak apa. Pada makanan. Okey, kemudian dalam masalah darah ni juga tidak memberi kemudaratan sekiranya
darah akan memberi kemudaratan tau bila jatuh dalam air. Jatuh dalam air yang sedikit sebab dia najis. Darah dia diberi kemaafan darah semata-mata. Bila bercampur dengan air dia jadi najis. Bila bercampur dengan air. Jadi bila mana darah jatuh dalam air, dikira air tadi mutanajis, air yang tak cukup 2 qullah lah. Kalau air tersebut cukup 2 qullah, tak jadi masalah. 2 qullah air yang banyak lah. Okey. Lagi ada apa-apa ke? Kemudian mengenai dengan najis, kita dah bincang dah sebelum ni. Cara menyucikan najis sama ada najis mughallazah dengan 7 kali basuhan. Salah satunya daripada air bercampur dengan apa? Tanah. Air najis mukhaffafah, kita percikkan, penuhkan kawasan tu, percikkan, tak perlu apa? Mengalirkan air tersebut. Najis mutawassithah adalah kita lalukan air walaupun sekali. Macam kita kencing ke, kita basuh sekali pun cukup dah. Simbah air sekali je, itu sudah cukup. Kemudian mengenai dengan air, seperti mana yang kita sebutkan, air ni ada 3 bahagian. Ada dipanggil sebagai air mutlak, ada dipanggil sebagai air musyammas, ada yang disebut sebagai air musta'mal. Okey, mengenai dengan air musta'mal ini adalah air yang tak boleh untuk kita gunakan ketika wuduk. Maksudnya sama ada air lepas daripada kita basuh najis, lepas basuhan pertama najis, kita hilangkan najis, kemudian kita simbah, kita dah hilangkan najis semua, kemudian kita simbah air tersebut adalah air musta'mal. Yang keduanya adalah air daripada basuhan pertama fardu wuduk kita, muka, tangan, semua tu adalah basuhan pertama. Kalau basuhan kedua, basuhan ketiga tidak jadi musta'mal. Maknanya basuhan pertama, basuhan kedua, air yang menitis daripada muka kita apa? Simpan balik air itu, kita ambil, maka itu adalah musta'mal. Kita tidak boleh guna untuk suci. Untuk bersuci tak boleh guna. Maksudnya untuk kita ambil wuduk sekali lagi tak boleh guna air musta'mal. Untuk basuh najis pun tak boleh guna air musta'mal. Dia kena guna air yang bersih. Apa maksud air yang bersih? Maksudnya air mutlak lah. Air mutlak. Sekiranya bercampur sama ada dengan darah ataupun najis, walaupun sedikit, tak berubah warna. Sebab air satu gayung ataupun satu baldi, air itu tak cukup 2 qullah. Bila air yang sedikit, bila jatuh je darah, najis. Jatuh saja bangkai, najis. Jatuh bangkai dalam tu najis lah, walaupun tak berubah warna. Kemudian ataupun jatuh tak cicak, satu tak cicak kecil je, tetap najis. Sebab dia dipanggil air mutanajis. Dia tak boleh, tak ada cara untuk sucikan dia, kita kena buang. Sama ada buang ataupun kalau takut membazir air, kita siramlah pokok, siram pokok ke apa ke. Ataupun ada satu cara yang lain, kita banyakkan air itu sampai 2 qullah. Banyakkan air. Kita banyakkan air daripada air yang jatuh tak cicak ni, banyakkan air sampailah cukup 2 qullah, maka suci air tersebut. Sama juga air kencing. Air kencing ni najis. Tapi kalau tuan-tuan campurkan air mutlak banyak sampai cukup 2 qullah, maka jadi suci. Dengan syarat tidak ada warna, rasa dan juga bau lah. Tapi dengan syaratlah campur air tersebut adalah air mutlak. Bukan air kencing kita banyak sampai cukup 2 qullah, tak, itu tetap najis. Maksudnya air tersebut adalah air dipanggil sebagai air apa? Air mutlak, campur. Bila campur dia akan jadi suci. Berbeza dengan air kita panggil air yang cukup 2 qullah, air banyak. Bila air banyak, jatuh bangkai tikus ke apa-apalah dalam tu, tai ke apa ke, maka hukumnya suci. Dengan syarat selagi tidak berubah warna, bau dan juga rasa. Hukumnya suci lah. Ya. Contoh kalau cicak jatuh dalam air tu, tapi cicak hidup, dia berpusing-pusing. Jadi air tu kira macam mana Ustaz? Cicak jatuh dalam air? Dalam kolam air tu.
Tapi dia tak mati, dia genang-genang tu. Jadi air tu macam mana? Kita boleh buat wuduk ke apa macam mana? Boleh. Kita buang cicak lah. Boleh. Boleh. Jam Tapi kalau cicak mati, jadi bangkai. Cicak tu mati tak apa, dengan syarat bukan kita campak dalam tu. Cicak dalam baldi mati, dia yang jatuh diri dia sendiri, tak apa. Sebab kalau binatang yang tak mengalir darah dia, hukumnya suci. Cicak, lipas jatuh dalam air dengan syarat dia jatuh sendiri, bukan kita campak dalam tu. Kemudian yang keduanya, dia ketika dia jatuh tu dia masih hidup, dia mati dalam tu. Bukan dia dah mati orang campak dalam tu, air tersebut akan jadi najis. Maknanya dia mati dalam tu, ataupun dia yang jatuh sendiri, dia terjatuh dalam tu. Kalau haiwan besar macam tikus darah yang mengalir, najis lah, najis. Kalau darah yang mengalir, dia jatuh dalam air sedikit, walaupun tak berubah warna, dia akan menajiskan air tersebut. Dia kalau tikus ke binatang-binatang yang mengalir darah dia kena jatuh dalam air yang 2 kullah, air yang banyak. Bila air yang banyak itu pun dengan syarat juga, dengan syarat tidak berubah warna, rasa dan juga bau. Itu syarat dia. Bila ada berubah salah satu, maka kena buang air tu. Sama ada buang air tu, bukan buang bangkai tikus tu, buang air dan juga bangkai tikus, ataupun tambah air bagi banyak lagi. Tambah air bagi banyak sampai hilang bau, rasa, bau dan juga warna. Boleh. Dua kulah tu berapa banyak air? Berapa liter? 2 kulah ni kalau tengok, dia setiap jabatan agama Islam dia beza-beza. Negeri Melaka dia lain, negeri Kedah pun lain, wilayah pun lain. Dia ada sukatan-sukatan dia, tapi saya lupa. Dia ada sukatan-sukatan dia. Tapi setiap negeri lain-lain. 12 tin dia ada sukatan liter dia lah. Tapi setiap jabatan pejabat, setiap jabatan mufti, setiap negeri lain-lain. Cara sukatan dia lain-lain lah. Makna berapa sukatan itu lain-lain. Tapi dalam jumlah air yang banyak lah, nanti saya bagi tahu balik berapa jumlah dia. Air tak ada. Kalau tangki cukup besar. Tangki besar. Lepas tu kita gunakan air tu kan, masak, minum, dia dah kurang dah pola, boleh wudu tak air? Dah kurang. Tak, kita air kurang 2 kullah, kita boleh ambil wuduk tau. Tapi jangan kita ambil wuduk dalam tu. Jangan ambil wuduk dalam tu lah. Contohnya kalau air kolah tu besar, tapi air dia banyak ni je, sikit. Jadi mana kita jangan ambil wuduk dalam tu. Kalau air dia sikit, mana tak cukup 2 kullah, sikit sangat. Jadi kita kena ambil wuduk dekat luar. Guna gayung lah, gayung. Ambil kat luar. Kalau air tak cukup 2 kullah, dia bila air cukup 2 kullah, air yang banyak, kita boleh ambil wuduk dalam tu. Kita boleh ambil wuduk dalam tu. Dan tidak jadi air musta'mal, air yang jatuh dalam tu. Kita basuh muka dalam tu, basuh tangan dalam tu, semua kita buat dalam tu. Berendam pun dalam tu boleh. Berendam. Tapi bukan di masjid ataupun di surau lah. Kalau dekat tempat lain kita boleh. Kolam renang pun boleh. Cuma kolam renang ni, yang saya bagi tahu dulu lah, awal-awal tu, kita rendam je, cukup. Kita rendam diri kita, kita niat saja aku mengambil wuduk, lepas tu kita keluar. Kita rendam diri kita keseluruhannya, rendam walaupun dalam masa 1 saat. Rendam, kemudian niat saja aku mengambil wuduk, kemudian keluar, cukup. Dah sah. Tapi pastikanlah ketika kita rendam, tak anggota-anggota wuduk kita tidak ada benda yang menghalang air untuk sampai. Mana tangan kita tidak ada cat, muka kita pun tidak ada cat apa benda yang menghalang air.
kaki kita semua okey, kita rendam, kita terjun dalam terjun dalam tu, dalam masa 1 saat ataupun 2-3 saat kita keluar balik. Niat saja aku mengambil wuduk, keluar dah boleh sembahyang. Dia tidak jadi mustakmal air yang banyak. Tapi kalau air sedikit dalam baldi, air yang sedikit dalam baldi, kita kena cebok gayung, kita ambil, kemudian kita kena ambil wuduk kat luar. Dan pastikan air basuhan pertama muka ataupun tangan, apa-apa fardu wuduk, pastikan basuhan pertama tak percik masuk dalam tu. Bila masuk dalam tu, kalau sikit tak apa, kalau banyak boleh jadi mustakmal. Kita dah tak boleh guna air tu. Jadi maksudnya, kalau air 1 baldi, kita ambil lah gayung, kita basuh muka kita, basuh tangan, basuh kepala, kemudian basuh kaki kita. Dalam masa yang sama, pastikan basuhan pertama setiap anggota wuduk tak percik masuk dalam tu. Kalau percik 1-2 mungkin bolehlah, tak apa, tak jadi masalah. Sekira-kira air yang terpercik dalam baldi tu, kita anggap seperti sirap. Kalau sirap setitik jatuh, berubah tak air? Tak. Kalau 2, tidak berubah. Kalau sampai 5-6 titik, mungkin berubah air dalam baldi tersebut jadi warna sirap. Jadi pada ketika tu barulah tak boleh guna. Mana kita andaikan air mustakmal yang terpercik masuk dalam baldi tu, kita menganggap seperti air sirap. Air sirap, tititan, kita panggil titisan sirap. Kalau jatuh dalam baldi 1 titik, dia tak berubah air. Kalau 2 titik mungkin tak berubah air. Berapa titik yang boleh berubah air? Mungkin 5-6 titik. Kalau jatuh dalam baldi boleh berubah air, maka baru jadi mustakmal air tersebutlah. Lebih baik jangan kita terpercik masuk dalam tu lah, anggota pertama wuduk kita. Sebenarnya dalam baldi pun kita boleh ambil wuduk. Tak perlu guna apa? Gayung pun tak apa. Kita guna tangan kita basuh, kita ambil wuduk, kita ambil lah, basuh. Tak, niatkan cebok ketika basuh ni je. Tangan je, tangan. Basuh muka, basuh kaki semua tak apa. Kita ambil je air, basuh. Sebab saya beritahu tadi, basuhan pertama yang menjadi mustakmal, kalau kita basuh muka, kita cedok tangan dalam tu, tidak jadi mustakmal. Walaupun dalam baldi, tak jadi mustakmal. Sebab basuhan yang mustakmal tu adalah air yang keluar daripada anggota wuduk basuhan pertama. Bila kita nak basuh tangan, baru kita niat tangan kita sebagai apa? Gayung. Sebab lepas kita basuh muka, kita nak masuk tangan dalam tu, kita kena niat. Kalau tak niat, dia akan jadi mustakmal. Kemudian kepala, kita tak perlu niat dah lah. Kita basuh je, kita celup tangan, kita basuh je, basuh kepala kita. Kemudian kaki, tak perlu niat cedok lah. Melainkan ketika basuh tangan je kita perlu niat. Okey, ada apa-apa lagi? Ada orang tanya dekat masjid tu ada satu isu. Bila tengah hari air bila apa? Tengah hari pipe dekat masjid tu semua akan keluar air panas. Adakah air panas tu air musyamas? Air musyamas bukan. Air musyamas dalam di negeri yang di negara yang betul-betul ni lah, panas. Kalau di mana? Malaysia kita bukan. Kemudian yang keduanya, dia letak dalam bekas besi. Dalam masjid bukan dekat dalam bekas besi pun. Simen je. Tong atas besi. Tong atas tu besi. Tangki dia besi. Kemudian dia bawa bumbung. Bawa bumbung tak apa lah, tak ada masalah.
Tapi ada beberapa apa? Bukan. Dalam air musyammas ni, tak salah saya ada 12 benda yang menyebabkan air tersebut jadi air musyammas. Nanti kita bincangkanlah. Yang saya sebutkan tadi, najis yang tak dapat dilihat oleh mata kasar kita, mungkin kita rasa macam terpecik, kita kencing terpecik kena pada seluar kita ke apa, kalau tak dapat dilihat oleh mata kasar, maka tak jadi masalah. Air tersebut, dia tidak menajiskan air dan dia tidak menajiskan pakaian. Sebab bila kita pergi mana, toilet, kadang-kadang bekas air dia tu tepi je, mangkuk tu, selagi mana tidak nampak oleh mata kasar kita terpecik dalam tu, maka dikira air tu air suci lah. Mengenai kucing tadi yang saya sebutkan, bila mana dia makan benda yang bernajis, kemudian dia jilat pada air yang bekas air yang sedikit, sedangkan mulut dia najis tu, kemudian dia jilat pada air yang sedikit, adakah jilatan kucing tersebut akan menajiskan air tu? Dia, ulama kata tidak menajiskan air tersebut. Tidak menajiskan air tersebut. Tidak menajiskan. Yang saya beritahu tadi silap lah. Bila mana kucing dia makan benda bernajis, kemudian dia jilat dalam air yang sedikit, maka jilatan dia tidak menajiskan air tersebut. Okey. Bab najis habis cakap tu dulu kot. Nanti kita masuk dalam bab lain lah. Ustaz. Apa dia tu? Saya buka pipe sudah ambil wuduk. Okey. Saya buka pipe tu, air panas Ustaz. Ada keluar ambil wuduk. Boleh. 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 Dia kalau air yang terlampau panas, tapi ada nanti kita akan bincangkan, dipanggil sebagai air musyammas. Air musyammas pun sah ambil wuduk, cuma dia makruh ya. Dia sah ambil wuduk, cuma dia makruh. Tapi yang air yang untuk mengambil wuduk ni air mutlak. Ada air musyammas pun boleh sah, cuma makruh. Air musta'mal tak dibenarkan ambil wuduk, tak benarkan basuh najis. Begitu juga dengan air dipanggil air mutanajis. Air mutanajis ni air yang bercampur dengan najis. Maksudnya kalau air satu baldi jatuh tak cicak, walaupun kita buang tak cicak tersebut, walaupun air tak berubah, dikira air itu najis. Itu dipanggil sebagai air mutanajis. Yang bercampur dengan najis, itu dipanggil mutanajis. Okey. Ada apa lagi? Kalau jatuh pada cecair, maksud cecair ni dia tidak diberi kemaafan lah. Kalau kita masak kari satu periuk kawah ke apa ke, tiba-tiba jatuh cicak dalam tu, maka dia kena buang semua sekali ya. Dia kena buang semua sekali. Kalau air tak apa. Kalau selain daripada air, susu ke apa ke, dia najis semua sekali. Dia akan najis. Melainkan benda tersebut benda keras, macam kek keras. Kalau kek cicak mati, kita boleh buang. Boleh buang lah. Tempat cicak mati kita buang. Yang lain okey. Cuma bila sebut cecair, kari ke, susu ke, minyak ke, dia akan najiskan semua sekali ya. Maknanya kita kena buang. Walaupun sampai 2 kullah. 2 kullah tu hanya untuk air je. Dia tidak termasuk minyak, tak termasuk kari, tak termasuk susu. Hanya 2 kullah tu hanya untuk air. Selain daripada tu, jatuh benda-benda yang disebutkan tadi, kita kena buang lah. Bukan buang cicak tu, buang kari keseluruhannya. Susu semua sekali kena buang.
lipas pun sama najis. Dia kena jaga betul-betul lah. Sebab hukum dia berbeza dengan air. Kalau air tak apa. Maknanya haram juga kena. Haram kita makan, kita jual pun sama. Haram. Tak sah jual. Sebab benda yang bernajis tak sah jual. Kita kena hilangkan najis tu dulu. Kalau kita jual baju yang terkena kencing, kita kena kencing tikus, kita kena basuh dulu baru boleh jual. Sebab tak boleh jual benda yang ada apa? Najis. Dia kena suci. Kalau baja najis, apa dia? baja daripada baja tahi apa? Baja tak apa. Sebab baja dia ada satu bab yang lain. Boleh. Dia ada bab lain. Dia boleh. Nanti minggu depan saya beritahu. Sebab dia setiap jabatan jabatan mufti, negeri Melaka lain, negeri Kedah lain, wilayah persekutuan pun lain. Ada yang sikit, ada yang banyak juga. Sikit. Ada yang banyak sikit. Okey, cukup sekadar itu. Semoga Allah Taala beri kefahaman saya dengan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.